Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, bertemu lagi pada hari ini dalam kita membicarakan satu hadis bersama Masjid Al-Muqtafi Bilasyah. Alhamdulillah, hari ini kita masuk kepada hari yang ke-21 dalam kita menempuh puasa di bulan Ramadan. Alhamdulillah, syukur pada Allah, mudah-mudahan puasa kita pada tahun ini diterima oleh Allah dan kehidupan kita diberi keberkatan oleh Allah Subhanahu wa taala, insya-Allah. Insya-Allah pada hari ini kita akan membicarakan satu hadis, iaitu berkaitan dengan tidak mendapat pahala puasa selain dari lapar dan dahaga. An Abi Hurairah radhiyallahu anhu anin Nabi sallallahu alaihi wasallam qala: "Rubba sha'imin laysa lahu min siyamihi illa al-ju' wa rubba qa'imin laysa lahu min qiyamihi illa asy-syahr." Rawahu Ibnu Majah wal lafzu lahu wan Nasa'i wa Ibnu Huzaimah fi sahihi. Maksudnya daripada Abu Hurairah radhiyallahu anhu, daripada Nabi sallallahu alaihi wasallam telah bersabda, betapa ramai daripada kalangan orang yang berpuasa yang tidak mendapat apa-apa daripada puasanya kecuali lapar, dan betapa ramai orang beribadat malam yang tidak mendapat apa-apa daripada ibadatnya kecuali berjaga malam. Riwayat Ibnu Majah, An-Nasa'i dan Ibnu Huzaimah di dalam sahihnya. Muslimin muslimat dimati Allah sekalian, dalam hadis ini Nabi SAW mengajarkan kepada kita, iaitu perkara yang salah satu perkara yang diberi peringatan oleh Nabi SAW dalam kita berpuasa di bulan Ramadan ini, iaitu hendaklah kita menjaga amalan puasa kita betul-betul. Hendaklah kita menjaga diri kita betul-betul dalam kita menempuh dalam kita menempuh puasa di bulan Ramadan ini. Kerana Nabi SAW menyatakan dalam hadis ini, bagi orang yang tidak menjaga puasanya, bagi orang yang tidak menjaga dirinya di bulan Ramadan ini, dia hanya akan mendapat satu amalan yang sia-sia di sisi Allah Subhanahu wa taala, iaitu hanya mendapat lapar dan hanya mendapat berjaga malam semata-mata, tidak mendapat pahala di sisi Allah Subhanahu wa taala. Di antara perkara yang disuruh supaya kita menjaganya di bulan Ramadan ini, iaitu yang pertamanya adalah supaya kita berpuasa sepanjang hari dan berbuka jangan kita berbuka dengan sumber harta yang haram. Yang pertamanya, dalam kita berpuasa di bulan Ramadan ini, hendaklah kita berbuka puasa dengan harta yang halal sahaja. Sebab apa? Sebab kita menjaga, apabila kita berbuka puasa dengan harta yang halal, sudah pasti kita mendapat keberkatan di bulan Ramadan ini. Sudah pasti kita akan mendapat pahala puasa, amalan puasa kita di bulan Ramadan ini dengan pahala yang penuh di sisi Allah Subhanahu wa taala. Jadi yang pertama kata Nabi SAW berdasarkan kepada hadis Nabi SAW ini, perkara pertama yang perlu kita jaga iaitu kita berbuka dengan harta benda yang halal di sisi Allah Subhanahu wa taala. Yang keduanya, orang yang berpuasa hendaklah sentiasa terlibat dengan perbuatan mengumpat dan berkata tidak menjaga lidah di dalam menunaikan ibadah puasa ini. Itu perkara yang kedua yang perlu kita jaga, iaitu jangan kita mengeluarkan daripada lidah kita, daripada mulut kita perkara-perkara yang tidak elok. Yang ketiganya iaitu seorang yang berpuasa tetapi tidak menjaga dirinya daripada melakukan dosa dan amalan mungkar. Ini tergolong di kalangan orang yang menjadikan amalan puasanya sia-sia di sisi Allah Subhanahu wa taala. Dan yang keempatnya, orang yang berpuasa sedangkan mereka tidak memelihara lidah, iaitu percakapan yang tidak baik dan juga masih melakukan maksiat kepada Allah Subhanahu wa taala. Ini di antara amalan yang menyebabkan seseorang itu menjadikan puasanya sia-sia di sisi Allah Subhanahu wa taala. Seperti mana yang dinyatakan oleh Nabi SAW dalam hadis ini, orang itu hanya mendapat lapar semata-mata dan hanya mendapat
berjaga malam semata-mata, tapi tidak ada sedikit pun pahala di sisi Allah Subhanahu Wa Taala. Jadi muslimin muslimat dimati Allah sekalian, sama-samalah kita menjaga setiap perkara ataupun amalan kita di bulan Ramadan ini. Mudah-mudahan setiap amalan ibadah yang kita lakukan di bulan Ramadan ini mendapat ganjarannya di sisi Allah Subhanahu Wa Taala dan menjadi bekalan kita untuk kita bertemu dengan Allah di hari akhirat nanti, insya-Allah. Jadi insya-Allah sekadar itu saja. Wallahu a'lam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.